Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, awalan ismi Husna Aqilah binti Kamaruzaman, Rakmu Talibah Sifun Arba'ah Tis'ah Sittah Tis'ah Sittah. Okey, pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua tentang terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Tajuk akhbar berita yang telah saya terjemah adalah ekspor air minuman dalam botol di Arab Saudi. Sepanjang aktiviti penterjemahan yang telah saya lakukan, terdapat banyak sangat istilah baru yang telah saya jumpa. Contohnya yang pertama, Hay'at Tanmiyah As-Sadirat As-Saudiyah yang bermaksud Perbadanan Pembangunan Ekspor Saudi. Yang kedua, Wizarah Al-Bi'ah Al-Miyah wa Zira'ah yang bermaksud Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang ketiga, Istifa yang bermaksud memenuhi. Yang keempat, Miyah Syarbu Al-Mu'abbah yang bermaksud air minuman dalam botol. Seterusnya yang kelima, Tarhis Fanni Sari yang bermaksud lesen perniagaan yang sah. Yang keenam, Al-Hi'ah Al-Ammah Lil-Ghada' Wad-Dawa yang bermaksud bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Yang terakhir, At-Tarkhis As-Sina'i yang bermaksud lesen perindustrian. Seterusnya, terjemahan berita kali ini dikategorikan sebagai terjemahan dinamik, yang mana terjemahan dinamik ini berpusat pada padanan konsep dinamis dan berusaha mengelak daripada harfiah. Seterusnya, saya ingin berkongsi terjemahan saya. Seperti terjemahan di perenggan yang pertama, pada kalimah Alimas Al-Watan An-Hay'at Tanmiyatis Sadirat As-Saudiyah ila akhir, saya terjemahkan pada awal ayat saya terjemahkan kepada berita Al-Watan memaklumkan bahawa perbadanan dan seterusnya. Saya menambah perkataan berita sebagai penunjuk gambaran kepada sasaran untuk lebih memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis asal. Baik, seterusnya terjemahan perenggan kedua bermulanya ayat Arsalat al-hay'ah khitaban ilal qita'il khas ila akhir. Saya terjemahkan kepada bahasa Melayu dengan memecahkan beberapa ayat kerana pada ayat bahasa Arab ini terlampau panjang. Dan jika kita perhatikan struktur ayat dalam bahasa Melayu, ayat-ayat yang terkandung di dalamnya tidak terlalu panjang kerana bagi mengelakkan daripada kecelaruan kefahaman penutur sasaran, yakni pembaca sasaran. Dan pada kalimah wifqan dawabit, saya terjemahkan kepada peraturan yang telah ditetapkan kerana ianya hendak memudahkan pembaca sasaran memahami isi kandungan teks akhbar berita ini. Ini adalah cara saya menterjemah perkataan wifqan dawabit. Yang pertama, saya buka Reverso dan saya type wifqan dawabit, translate. Di sini dia menterjemah perkataan wifqan dawabit dalam bahasa Inggeris according to settings. Tapi bila saya tengok contoh-contoh di bawah ni, penggunaan dia, saya lebih cenderung untuk terjemahkan perkataan itu kepada ini, in accordance with the rules, di mana yang bermaksud dalam bahasa Melayu mengikut kepada peraturan yang telah ditetapkan. Seterusnya terjemahan perenggan ketiga. Pada perenggan ketiga ini saya mengikut langkah ataupun cara yang saya terjemahkan pada perenggan kedua, iaitu dengan memisahkan beberapa ayat daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Kerana jika kita perhatikan pada perenggan ketiga ini, ayatnya terlalu panjang sehingga 5 baris. Dan saya terjemahkan kepada bahasa Melayu dengan mengambil iaitu dengan memotong beberapa bahagian untuk memudahkan pembaca memahami apa yang hendak disampaikan. Dan terjemahan pada perenggan keempat, yakni perenggan yang terakhir,
Jika kita perhatikan pada ayat yang terakhir pada perenggan keempat ini, iaitu Wahdatun al-Qiyas Litran, yakni dia terletak di antara bracket, dan saya terjemahkan kepada unit ukuran dalam liter tanpa meletakkan bracket, kerana bagi saya ayat itu sudah mampu difahami walaupun tanpa bracket. Seterusnya, perkataan Wahdatul Qiyas Litran. Translate. Okey, jika kita dapat lihat, terjemahan yang diberi dalam bahasa Inggeris adalah unit of measure liters, yang bermaksud unit ukuran dalam liter. Kesimpulan yang saya dapat daripada aktiviti penterjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, yakni terjemahan berita ini, seseorang penterjemah perlu mengkaji tentang budaya dan pengetahuan sasaran bagi memudahkan proses penterjemahan. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.